يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق وبه نستعين. اللهم ربنا ربي زدنا علما. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Baik, surah ni turun di Mekah. Surah ni turun di Mekah. Surah ni. Kalau banyak-banyak surah ni dia surah 5 surah. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah turun di Madinah. Tiba-tiba ya surah ni turun di Mekah. Surah ni bab pertama surah ni ialah ayat 1 sampai ke ayat 1 sampai ke ayat 117. 1 sampai 117 itu bahagian pertama. Dia dua bahagian surah ni, yaitu menghuraikan i'tiqad ataupun akidah yang syirik pada Allah Ta'ala. Akidah syirik pada Allah dengan cara yaitu syirik kerana tasarruf, yaitu Allah Ta'ala yang mengurus, mentadbir makhluk. Dia pergi kata boleh minta tolong dengan makhluk juga. Nah, dia panggil syirik tasarruf, iaitu Allah Ta'ala beri rezeki. Contoh ya, siapa yang beri rezeki? Allah Ta'ala. Cuma saya semenjak beli cincin ni mudah jadi beli rezeki. Itu syirik kan. Iaitu dia ada dua perkara. Satu, perbuatan kata-kata dia tu syirik. Tapi asalnya ialah akidah dia tu syirik. Dia percaya cincin itu boleh mendesak Allah Ta'ala untuk beri rezeki pada kita. Contohlah nah. Bahagian kedua ialah ayat 118 hingga akhir surah, iaitu amalan-amalan syirik yang manusia buat. Bahagian pertama, akidah yang syirik pada Allah. Bahagian kedua ialah amalan dia tu syirik pada Allah. Asalnya mari daripada akidah yang syirik. Oleh sebab itu amalan pun akan mengikuti. Ini nak beritahu, contohlah kalau kita sekarang ni
orang Hindu dengan Buddha tu syirik kerana pantang tak nak makan benda berdarah. Contoh, dia pantang kerana tak nak makan benda berdarah kerana mereka percaya kita hanya kena makan benda-benda sayur-sayur je lah. Jadi memantangkan benda yang halal tu, dia panggil syirik amali, dia panggil. Syirik amali. Amal dia tu syirik. Iaitu tak nak makan tu syirik. Syirik amali. Perbuatan dia tu syirik pada Allah. Mari daripada akidah yang syirik pada Allah. Akidah kepercayaan dia syirik pada Allah. Saya beri contoh gini. Kita pergi ke hutan, kita tengok tapak kaki gajah. Lalu kita kata, oh di sini ada orang besar. Tak berani nak sebut gajah tak? Sini ada orang besar sini, orang gagah sini misalnya. Kena cakap elok-elok, nanti gajah tu dengar. Ini kata-kata. Jadi kata-kata tu ialah perbuatan bagi. Kata-kata tu adalah perbuatan. Dan kata-kata tu adalah syirik pada Allah kerana gajah tu tak ada di situ pun. Dia kata gajah tu boleh dengar juga. Ambil sifat Tuhan juga, mendengar, Maha mendengar walaupun tak ada di tempat. Bendanya, akidahnya, benda asalnya mari daripada kepercayaan. Ada satu orang yang beritahu pada dia atau tok guru dia ke siapa-siapa yang beritahu bahawasanya kalau pergi ke hutan, kalau nampak tapak kaki gajah ataupun tahi gajah, jangan kamu kata gini-gini, nanti gajah dengar. Nanti dia mengamuk lah, macam-macam lah. Iaitu dia pun faham, bila faham tu dia terima. Bila dia terima tu mana akidah dia tu syirik. Akidah syirik ni ialah dia tu keluar daripada Islam dah. Dia tak kata apa lagi ni. Dia tak kata apa lagi. Sehinggalah dia masuk hutan. Bila dia masuk hutan, dia tengok tahi gajah tu atau tengok tapak kaki gajah tu, dia pun kata, beringat sikit ni, nanti gajah dengar, mengamuk dia, susah kita. Ataupun contohnya, burung hantu berkukuk, ada orang nak mati. Jadi oleh kerana burung hantu tak kukuk, maka tak berlaku perbuatan syirik tu, kata-kata yang syirik tu. Tetapi kepercayaan sudah ada ke tidak? Ada tu syirik dah. Akidah yang syirik. Jadi akidah syirik kemudian diterjemah kepada perbuatan, dia panggil syirik amali, dia panggil. Sama ada kata-kata dia ataupun perbuatan dia. Jadi syirik amali antara di dalam surah An'am ni ialah memantang benda yang halal. Benda yang halal kita pantang. Ya dulu ada orang tanyalah surah ni. Saya kata, jadi sekarang ni kita nak beritahu ni satu surah An'am ni nak cerita tidak boleh pantang. Contohnya macam saya di Kelantan sana, saya keturunan saya, tok nenek saya ni orang Wan. Jadi kita orang Wan ni tak boleh makan ikan kacang. Kita di sana panggil, sini panggil nama apa tak? Dia dalam Englishnya dia kata barakuda. Saya tanyalah tok nenek saya kata, kenapa tak boleh makan ikan kacang ni? Dia kata dulu tok nenek kita pergi ke laut, bocor perahu. Jadi ikan kacang ni lah dia sumbikan lubang tu sampailah ke darat. Jadi orang kita tak boleh makan lah. Nanti jadi sial majar macam-macam lah. Jadi mengharamkan benda yang halal tu adalah kufur pada Allah. Kufur, murtad benar. Mengharamkan benda yang halal. Mengharam benda yang halal. Menghalalkan benda yang haram, supaya misalnya kitanya daging babi haram makan. Kita pun kata, kamu orang yang sembahyang tu halal lah, tak haram lah makan babi ni. Tapi kami orang-orang jahil ni halal. Itu murtad. Mudah ya dah. Syirik apa tadi? Syirik amali. Tak, pelatihan dulu. Ada ustaz buat. Pertama syirik akidah. Jadi syirik tu kerana tasarruf. Tasarruf ni ialah Allah Ta'ala ni, tasarruf ni gini ya. Allah Ta'ala mencipta dia panggil, dia akan panggil
tauhid rububiyah, iaitu Allah Ta'ala sebagai Rabb, pencipta. Dia akan buat ni. Semua orang kafir semua percaya yang sama ke? Yang mencipta langit, bumi Tuhan, yang beri rezeki Tuhan, buat air Tuhan, apa semua. Jadi syirik tasarrufnya ialah Allah Ta'ala menyediakan makanan untuk makhluk yang dia cipta. Kalau dia tidak menyediakan keperluan makhluk, makhluk tu akan matilah. Contohnya makanan. Bila Tuhan tak beri makan pada kita, maka matilah kita. Kalau dia tak beri air, mati kita. Kalau oksigen tak cukup, mati juga. Ataupun alam ni cemar, udara cemar, mati juga kita. Ataupun bumi itu rosak, gegar, bumi itu bergegar, tak boleh hidup juga kita, bukan? Maka yang mengurus, iaitu yang mengurus tu, yang memberi rezeki itu, yang menyebabkan bumi itu tak bergegar, itu adalah Allah. Dia yang cipta, dia yang mengurus. Contohnya kita tangkap burung seekor. Saya selalu cakap itu. Kita tangkap burung seekor, kita berbelah sarang. Kita sudah memiliki burung tu. Kita tak cipta tu, kita miliki aja. Rabb tu ialah mencipta, kemudian memiliki. Itu makna Rabb. Kemudian mengurus, mentadbir keperluan yang dia cipta. Mengurus, dia urus segala keperluan yang makhluk yang dia cipta tu, dia mesti urus. Sebab kalau dia tidak urus, manusia tu akan mati. Jadi bila kita ni mati kerana tak diberi keperluan, maka bila di pada mahsyar besok kita boleh komplain lah, bukan? Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak buat ibadat kepada kamu cukup-cukup ni tak boleh pasal tak cukup makan, bukan? Semua makanan tak ada, jadi kan mati kami. Tak cukup oksigen. Sekarang ni tak cukup oksigen ke apa, tak boleh nak komplain ni. Bumi ni duduk dalam tegak apa semua ni, kita tak boleh nak komplain pada Tuhan, bukan? Sebab semua kita duduk ni di bumi yang tak bergerak, bukan bumi lembek pun ataupun bergerak ke. Kalau bumi ni bergerak, kita tak boleh hidup. Nak buat rumah macam mana? Nak menanam macam mana pasal bumi tu lembek ke ataupun bergerak ke, bukan? Maka Tuhan yang mencipta tu, dia mesti membuat bumi itu tak bergerak, tidak lembek, dan segala keperluan makhluk tu dia beri, sebab dia tu Tuhan. Kalau dia tak beri, pasal ayat Qurannya ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dapat Allah Ta'ala uji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Jadi kita ni nak buat amalan tak dan pasal bumi kita lembek ni, contohnya oksigen tak cukup ke, duk batuk-batuk ke, bukan? Maka Allah Ta'ala yang mengurus mentadbir itu, mereka kata orang lain yang buat juga, ada kuasa juga. Itu dia panggil kuasa tasarruf. Faham? Okay. Tasarruf dalam bahasa Arab tu. Dalam Melayu, bahasa Melayu ni mengurus dan mentadbir. Dia panggil tauhid uluhiyah. Dia panggil. Tadi yang pertama, yang mencipta langit, bumi, mencipta segala sesuatu tu, dia panggil tauhid rububiyah, tauhid mencipta. Allah Ta'ala yang maha mencipta. Lepas dia cipta, dia mesti beri makan, beri keperluan makhluk tu. Semua keperluan makhluk dia beri. Misalnya dia cipta jin, bermakna makanan untuk jin ada, tempat rehat untuk jin pun ada, semua ada belaka lah. Dia cipta lembu, dia mesti cipta makanan lembu. Dia cipta manusia, Tuhan cipta manusia supaya boleh makan daging. Daging itu mari daripada lembu, kambing. Maka lembu pun dia cipta lembu untuk manusia tu boleh makan. Lembu tadi ada makanan untuk lembu, maka Allah Ta'ala cipta makanan lembu tu pula. Faham? Jadi dia cipta makanan untuk lembu, dia cipta air untuk lembu. Kemudian iaitu rumput lah sini, atau kalau kambing daun kayu. Maka rumput ataupun daun kayu tadi Allah Ta'ala cipta pula. Allah Ta'ala cipta rumput tu pula untuk makanan lembu.
supaya jadi makanan kita. Nah, rumput tu sendiri ada benda makan, dia kena makan benda. Maka keperluan makanan untuk rumput tu Allah Ta'ala sedia juga. Semua sekali dia sedia, A sampai Z dia sedia. Macam kita ni buat kereta. Besi kita tidak cipta besi, kita ambil aja besi daripada bumi sebagai bahan logam besi. Dah. Getah kita ambil daripada pokok getah ataupun getah tiruan. Semua ni catnya apa semua sekali ni ambil daripada bahan yang mentah yang sudah dicipta dah. Walau macam mana pun Allah Ta'ala keperluan makhluk tu dia cipta semua sekali. Jadi rumput tu nak boleh hidup, semua keperluan rumput tu Allah Ta'ala sedia belaka. Lepas tu makanan bagi rumput tu Allah Ta'ala sediakan belaka pula untuk makanan rumput tu pula. Dan seterusnya makin kecil gitu. Jadi tiba-tiba kita kata, oh rezeki ni semajak beli cincin ni, semajak beli keris ni, semajak pakai azimat ni, marah dia. Nah, itu syirik tasarruf dia panggil. Nah, saya sebelum ni tak beritahu, saya beritahu ni syirik supaya awak bertahu lah. Sekarang ni kita upgrade lah sikit, dah lama dah belajar ni. Nah, boleh ya? Jadi Allah Ta'ala mencipta satu. Jadi dalam surah An'am ni nak memberitahu tentang akidah orang-orang yang syirik pada Allah. Yang satu lagi, yang bahagian duanya ialah perbuatan mereka tu syirik pada Allah. Akidah satu, amalan satu. Panggil syirik amali. Antara syirik amalinya ialah memantang benda yang halal ataupun mengharamkan benda menghalalkan benda yang haram. Benda haram kita halalkan atau benda haram kita halalkan. Contohnya orang perempuan bersalin, dia panggil dalam pantang. Sebenar sekali ya, pantang kerana darah nifas. Pantang situ tak boleh semayang kerana darah nifas lah. Tu je. Mana nifas tak boleh semayang, tak boleh setubuh apa semua. Dalam masa darah nifas tadi. Tiba-tiba kita orang Melayu dia bubuh satu benda lain, dia panggil dalam pantang. Iaitu dalam keadaan tak nak makan makanan ni. Siapa yang ajar ni? Biasanya untuk bidan yang ajar. Maka siapa-siapa ikut pendapat bidan tu, dia buat bidan tu sebagai Tuhannya. Hadis Nabi SAW kata, orang Yahudi tu dia sembah untuk guru dia. Katanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia satu orang ulama Yahudi yang masuk Islam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, masa saya dalam agama Yahudi dulu, tak pernah pun kami sembah untuk guru kami. Lalu Nabi pun berkata, adakah kamu tidak makan apa yang guru kamu haram yang bukan daripada Taurat? Adakah kamu menghalalkan benda yang diharamkan dalam kitab Taurat? Dia kata, ada. Ada tak kamu buat syariat? Adakah kamu ikut syariat yang tidak ada dalam syariat Taurat? Dalam kitab Taurat, ajaran Nabi Musa. Dia kata ada. Kamu sudah buat mereka tu Tuhan kamu. Jadi siapa-siapa yang belajar bid'ah ni dengan satu tok guru tu, tok guru dia tu adalah Tuhan dia. Itu syirik tu. Ingat. Syariat mesti daripada hadis dan Quran. Habis tu nah. Cukup mukaddimah. Jadi mukaddimah surah pula. Jadi dalam surah ni Tuhan nak menceritakan berbeza sikit dengan empat surah sebelum. Empat surah sebelum ialah, walaupun dalam kelas ni belum belajar lagi kita Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Nah, belum belajar lagi. Tetapi dalam empat surah ni, saya beritahu ulang balik ni. Surah Baqarah pertamanya ialah berkenaan dengan tauhid, mengesakan Allah Taala. Pertama sekali. Yang kedua, syariat ataupun hukum hakam yang ada itu juga dipanggil risalah, yang ada dalam kitab surah Baqarah.
Yang ketiga ialah berkenaan dengan sedekah, zakat. Yang keempat ialah berkenaan dengan jihad sabilillah. Jihad sabilillah. Empat perkara penting. Jadi surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Empat surah ni mencerita tentang empat perkara ni yang utama. Empat perkara ni. Cuma perbezaan dalam empat surah ni adalah surah yang pertama, surah Baqarah, nak menceritakan tentang orang Yahudi dan sifat orang Yahudi. Contohnya tafsirnya daripada ayat Quran, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Tuhan murka ataupun marah, iaitu jalan orang Yahudi dan musyrikin Mekah. Musyrikin orang yang percaya pada Allah tapi buat syirik pada Allah. Itu dia panggil akidah orang musyrik. Jadi siapa-siapa dia buat syirik termasuk dalam ghairil maghdubi alaihim, itu bukan jalan. Jadi kita minta doa supaya kita bukan dalam pada jalan tu, tapi kita sendirinya buat syirik juga. Kita ni termasuk ayat tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang sesat, iaitu Yahudi, Kristian dan munafik, orang Kristian dan orang munafik. Baik, jadi surah Baqarah nak menceritakan sifat-sifat orang-orang Yahudi dan ulama-ulama mereka. Sifat orang Yahudi dan ulama mereka. Contoh sifat yang paling ketara sekalinya gini. Orang Yahudi percaya kitab Taurat daripada Allah. Nabinya ialah Nabi Musa AS, Nabi mereka. Tuhan Allah Ta'ala. Tetapi syariat semua tak nak pakai belaka. Semua tak nak pakai semua sekali. Dia pakai mana yang dia berkenan dia pakai, yang tak berkenan dia tak pakai. Maka kita kias dengan orang Islam lah. Percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasulullah, kitab Quran daripada Allah, pakai sikit-sikit, tak pakai kebanyakan, itu juga dipanggil Yahudi. Sifat sama, nah? Dan nak mudah fahamnya ialah ayat dalam surah Baqarah ialah wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dan yang batil. Contohnya tahnik belah mulut tu dengan buah kurma. Tapi mereka campur selain pada buah kurma ialah garam. Jadi garam ni untuk masin mulut. Masin mulut tu supaya jadi tok wali. Untuk jadi tok wali dia mesti jadi guru. Nak jadi guru kena tafsir Quran habis, hadis Nabi habis, kemudian kitab fiqh, kitab macam-macam kitab tu belajarlah Quran. Dan guru maknanya mengajar. Tidak boleh guru ni yang jenis tok wali ada pakai buat tasbih duk senyap tu, itu ahli neraka juga tu. Pasal dia tidak sebab agama. Ada ayat dia pula. Nah, orang yang menyembunyikan agama. Jadi itu, jadi talbisnya ialah syiriknya ialah dia kata garam buku tu boleh menyebabkan orang ni jadi tok wali. Itu syirik Allah. Lepas tu dia kata dia gula batu. Okey. Cincin tu untuk cepat jadi kaya. Gula batu tu kalau perempuan mudah boleh suami. Kalau lelaki mudah boleh dapat kerja, bos tak marah kerja. Ini adalah kepercayaan yang syirik. Jadi yang sunnahnya, yang haknya ialah belah mulut dengan garam, dengan buah kurma, tiba-tiba dicampur dengan semua sekali. Dia panggil talbis. Orang yang membuat tu ialah pendeta Yahudi. Orang yang mengamalkan tu, yang rakyat ramai-ramai itu, dia panggil orang Yahudi. Sudah saya cakap. Baik, yang kedua, surah yang kedua ialah Ali Imran. Ali Imran, surah yang kedua. Ali Imran, empat perkara yang mula-mula tadi, tauhid, risalah, infak dan jihad, masih sama. Bezanya dalam surah
Ali Imran ialah nak beritahu tentang sifat orang Kristian. Ghaib waladdallin, iaitu orang-orang Kristian ialah orang yang percaya Allah Tuhan, Nabi Isa Rasulullah, kitab Injil daripada Allah, silap faham tentang ajaran Nabi Isa dan kitab Taurat, kitab Injil tadi. Dia pergi kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia pergi bubur pangkat pada Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian dia beri tugas kepada Nabi Isa, iaitu Nabi Isa ni akan boleh memberi berkat, boleh beri syafaat, boleh menyembuhkan penyakit, berbagai-bagai lagi pangkat-pangkat yang dia beri. Kemudian dia puja Nabi Isa dengan pemujaan-pemujaan dia. Dan bila nak doa, dia minta tolong Nabi Isa supaya angkat doa ni kepada ayahnya, dia kata, iaitu Tuhan. Ini dia panggil tawassul. Jadi Kristian tu sesat kerana tawassul, perantaraan. Nah, sesat kerana tawassul. Seluruh Kristian tu sesat kerana tawassul, iaitu percaya Allah Tuhan, Nabi Isa Rasul, kitab Injil daripada Allah, tetapi dalam beribadat tu boleh bertawassul dengan Nabi, wali dan malaikat. Itu ialah Kristian. Kita pula percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasulullah, kitab daripada Allah, Quran, tetapi dalam berdoa kita bertawassul juga. Atau minta beri pangkat kepada Nabi Muhammad pula. Nabi Muhammad boleh beri berkat kepada kita. Jadi minta berkat Nabi Muhammad, minta syafaat dengan Nabi Muhammad. Dia klik. Guru-guru tasawuf di mana, guru-guru tarekat tasawuf dan tarekat percaya semua ayat Quran ni ada qadam dia, penjaga dia. Lepas tu dia bertawassul dengan qadam ni lah, iaitu malaikat lah dia katanya. Sebenar sekali yang setan. Lepas tu ada satu lagi puak, ramai juga, berjuta juga ni, iaitu Syiah. Dia pakai perantaraan Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, anak cucu Nabi, perantaraan dengan anak cucu Nabi, supaya iaitu Kristian dalam Islam. Nah, yang ketiga ialah surah An-Nisa. An-Nisa ni ialah waladdallin, Kristian dan musyrikin, munafik, orang munafik. Jadi sifat-sifat orang munafik ada dalam surah An-Nisa. Di samping itu surah An-Nisa ada 4 perkara juga, iaitu tauhid, risalah, infak dan jihad. Risalah situ ialah hukum-hukum akam lah, syariat-syariat lain. Bezanya ialah tentang sifat-sifat orang Kristian. Lepas tu Al-Maidah pula menghurai tentang Kristian lagi. Sekali lagi, pasal Kristian yang ramai sekali, tawassul ni yang ramai sekali Kristian, dan kitanya mengikuti di belakang Kristian lah, yang mana dia buat tasawuf tu. Semua sekali ni perantaraan belaka. Yang tidak tasawuf pula, dia pakai broker dalam semaya hajat, supaya tawassul dia panggil, pakai perantaraan. Baik. Ada pun surah An'am ni tak disebut 4 perkara tadi. 4 perkara tadi tak disebut, tapi Tauhid sini dihurai secara terperinci supaya kita kenal siapa itu orang-orang musyrikin. Sini nak kenal tentang sifat orang-orang musyrikin. Orang-orang yang buat syirik pada Allah Ta'ala boleh kenal dalam surah An'am. Nah? Baik. Kita mula ni. Lama ni bukan dimah ni. Tapi pasal benda ni penting . Jadi 4 perkara dunia ni semua sekali ni yang sesat ni 4 jenis ni . Kristian, munafik, Yahudi, musyrik. 4 jenis. Dalam Quran dia kata kebanyakan mereka tu pulaknya musyrikin. Kebanyakan sama ada dia munafik ke, dia Yahudi ke, dia Kristian ke, ataupun dia musyrikin ke, mereka ni kebanyakannya ada buat syirik pada Allah belaka. Kebanyakan mereka adalah musyrikin. Baik, kita start ni. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ada dua makna berdasar pada pengajar saya lah.
iaitu segala puji milik Allah, zat yang bersifat Tuhan, yang mencipta 7 langit dan 7 bumi. Satu lagi tafsirnya ialah pujian itu sama ada satu ke, banyak ke, semua ke, pujian itu milik Allah Ta'ala saja, zat yang mencipta, zat yang bersifat Tuhan, yang mencipta langit dan bumi. Mana tauhid rububiyah, tauhid Allah Ta'ala sebagai Rabb. Maka Allah Ta'ala kata lagi, wa ja'ala zulumati wan nur, dan dia menjadikan segala benda-benda itu dalam keadaan yang gelap pun ada, dalam cerah pun ada. Dalam gelap pun ada, dalam pesi cerah pun ada. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir, yang engkar kepada mengesa pada Allah Ta'ala itu terhadap bi rabbihim, terhadap Tuhan yang mencipta 7 langit dan 7 bumi, termasuk mereka itu ya'dilun. Mereka itu